Apakah anda tahu Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai berbagai pengaruh daripada serata dunia. Sebagai contohnya pengaruh Arab, pengaruh India dan pengaruh daripada tamadun Asia juga seperti China. Namun pada hari ini saya hanya berceritakan tentang pengaruh Arab sahaja, di mana Malaysia merupakan satu negara majoriti rakyatnya yang mengamalkan agama Islam. Seperti mana kita tahu, Islam berasal daripada negara Arab. Jadi untuk itu saya akan lebih memfokuskan kepada kesenian dan kebudayaan Arab yang berada di Malaysia. Jom ikut saya. Kesenian dan kebudayaan merupakan unsur yang ada keindahan dan juga kepelbagaian dalam kesatuan. Kesenian dan kebudayaan juga menjadi mercu tanda sejauh mana masyarakat Islam hidup bertamadun. Kesenian dan kebudayaan daripada pengaruh Arab meliputi pelbagai aspek seperti arkitektur ataupun seni bina, seni ukir, seni logam dan sebagainya. Pada hari ini kita akan lihat antara pengaruh daripada Arab dalam kesenian dan kebudayaan. Seterusnya kita pergi kepada aspek seni bina pengaruh Arab yang ada di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia merupakan salah satu negara yang mengamalkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Jadi di sini kita akan dapat lihat di Malaysia terdapat banyak seni bina daripada pengaruh Arab seperti masjid, istana dan juga pintu gerbang yang ada di setiap negeri di Malaysia. Jadi untuk masjid, kita sama-sama lihat masjid-masjid yang ada di Terengganu. Let's go. Terengganu ialah negeri dalam alam Melayu pertama yang bertapak di ajaran Islam melalui penemuan batu bersurat Terengganu sekitar 1303 dan 1387 Masihi. Oleh itu, masjid, pintu gerbang dan batu bersurat di Terengganu telah menunjukkan adanya pengaruh kedatangan Islam di tanah Melayu. Jadi kita telah sampai di Masjid Tunku Tengah Zahra ataupun dikenali sebagai Masjid Terapung. Masjid ini terletak di Kuala Ibai di Kuala Terengganu yang dibina pada tahun 1991 dan juga menampilkan ciri-ciri daripada tamadun Islam. Masjid merupakan seni bina yang dibina sejak zaman para sahabat dan menjadi tempat muazzin melaungkan azan. Antara aspek pengaruh Arab yang terdapat pada masjid ialah menara masjid yang bertujuan untuk memastikan laungan azan dapat didengar dari jarak jauh dan menjadi mercu tanda sesebuah masjid. Terdapat beberapa jenis rekaan menara masjid seperti segi empat, silinder dan juga kod. Baik, sekarang kita berada di Masjid Kristal. Masjid Kristal ni berada di Kuala Terengganu dan yang uniknya seni bina Masjid Kristal ini dia mempunyai 4 menara dan 51 buah kubah. Jadi dengan walaupun masjid ini dikenali sebagai masjid yang berteknologi tinggi, tapi masih mengekalkan pengaruh asalnya iaitu pengaruh Arab. Kubah-kubah yang berada di masjid mempunyai fungsi iaitu menjadikan laungan azan dapat didengari dengan lebih jauh. Kubah juga menjadi satu simbol untuk tempat ibadat bagi umat Islam. Corak geometri yang berada pada dinding masjid pula diletakkan bertujuan untuk menggantikan simbol-simbol haiwan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Selain daripada masjid, reka bentuk kubah juga terdapat di Istana Negara di Kuala Lumpur dan juga di Kereta Api Tanah Melayu di Ipoh Perak.
Seni khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan juga kesenian. Nilainya tinggi kerana ianya mudah diubah mengikut penulisan, bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Di Kelantan, hampir kesemua kedai menggunakan tulisan Jawi yang menunjukkan adanya pengaruh kedatangan Islam. Terdapat beberapa jenis khat yang digunakan bergantung kepada fungsinya. Pertamanya, khat rik'ah yang ditulis dengan cepat dan juga sesuai dengan gerakan tangan. Seterusnya ialah khat diwani yang kebanyakannya digunakan untuk hiasan. Terdapat juga khat diwani jali yang mana ianya lebih bervariasi daripada khat diwani biasa. Akhir sekali ialah khat nasakh. Khat nasakh kebiasaannya jenis khat yang digunakan untuk menghasilkan ataupun menulis ayat-ayat dalam Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kesenian seni bina Islam jelas dapat dilihat pada rumah orang-orang Melayu, masjid dan institusi agama. Seni ukir kebiasaannya menggunakan kalimah seperti Allah, Muhammad, Bismillah dan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat 1000 dinar dan juga ayat kursi. Terdapat juga seni ukiran yang diukir di atas batu nisan, perahu, keris dan sebagainya. Batu nisan juga merupakan satu daripada kesenian dan kebudayaan Arab yang terdapat di Malaysia. Batu nisan diletakkan di atas kubur jenazah Islam untuk menanda kubur tersebut dan ciri ukiran Arab seperti tumbuhan dan bentuk kubah wujud pada batu nisan ini. Antara alat muzik yang digunakan daripada masyarakat Arab ialah kambus, serunai dan darbuka.
Tarian Dabus ialah tarian Melayu tradisional yang dimainkan sejak 300 tahun dahulu yang mengandungi unsur keagamaan yang berkait dengan kepahlawanan Saidina Ali. Alat muzik yang digunakan dalam tarian Dabus ialah rebana, gong dan juga serunai untuk mengiringi nyanyian syair pada awal persembahan. Dari aspek bahasa pula, dalam kesenian dan kebudayaan pengaruh Arab, kita dapat lihat beberapa perkataan daripada bahasa Arab yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Antaranya seperti perkataan syukur yang berasal daripada perkataan syukran, perkataan kerusi yang berasal daripada kursiyun, dan ada juga perkataan seperti abi yang merujuk kepada ayah, perkataan seperti subuh, seperti kitab, madrasah, solat, azan dan juga seperti zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kebanyakannya perkataan ini adalah berkait dengan konsep ibadat yang digunakan dalam kalangan masyarakat Islam. Makanan juga merupakan salah satu aspek daripada kebudayaan Arab. Di tanah Arab, masyarakat di sana menjadikan roti sebagai makanan ruji mereka. Jadi, makanan seperti shawarma dan kebab antara makanan Arab yang menjadi makanan kegemaran rakyat Malaysia. Kebab merupakan makanan Arab yang paling mudah didapati di Malaysia. Ianya dibuat oleh orang tempatan dan dijual di pasar malam atau gerai di tepi jalan. Kebab terdiri daripada daging yang dicincang dan diletakkan di antara roti. Kebiasaannya, kebab juga diletakkan dengan sos cili. Nasi Arab juga merupakan makanan yang terkenal di Malaysia. Nasi Arab ini dibuat dengan memasak nasi dengan lauk seperti ayam dan daging bersama-sama. Nasi Arab ini dikatakan mempunyai rasa yang sedap kerana mempunyai aroma yang kaya dengan rempah. Jadi, itulah sedikit sebanyak pengaruh Arab dalam aspek kesenian dan kebudayaan di Malaysia. Dengan adanya pengaruh Arab dalam aspek kesenian dan kebudayaan tersebut, dapatlah kita hayati dan amalkannya dalam kehidupan seharian. Jadi, dengan ini kita dapat menghidupkan kembali tamadun Islam yang semakin malam. Berjumpa lagi di masa akan datang. Bye!